Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okay guys, hari ini kita akan membahaskan kes pembunuhan kejam yang berlaku di Malaysia pada 13 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 2007, yang telah menggemparkan satu Malaysia tentang pembunuhan kejam yang melibatkan mangsa yang berusia 8 tahun pada ketika itu, iaitu Nurin Jazlin. Menurut Sinar Harian, tragedi melibatkan pembunuhan kejam seorang kanak-kanak, Nurin Jazlin Jazimin 8, bermula selepas dia dilaporkan hilang ketika keluar ke pasar malam berhampiran rumahnya di Seksyen 1 Wangsa Maju. Pelbagai usaha dilakukan melalui media dan orang ramai, termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, bagi mengesan murid tahun 2 Sekolah Kebangsaan Desa Setapak Kuala Lumpur. Pada pagi 17 September 2007, sebuah beg sukan yang ditinggalkan di hadapan sebuah rumah kedai di PJS 1/48 Petaling Jaya ditemui oleh pemilik kedai. Beg itu mengandungi badan kanak-kanak tanpa seurat benang dan dibiarkan dalam keadaan bogel. Mayat kanak-kanak yang tidak dikenali itu yang disumbat dalam beg berkenaan, dan polis percaya bahawa kanak-kanak itu telah mati lebih daripada 6 jam sebelum penemuan berkenaan. Lebih menyayat hati, timun dan terun ditemui disumbat dalam kemaluan kanak-kanak itu yang juga telah menyebabkan rentumnya pecah. Hasil bedah siasat menyatakan jangkitan bakteria telah menyumbang kepada kematian mangsa. Ketika kejadian, ibu bapa Nurin Jazlin tidak dapat mengenal pasti mayat itu sebagai anak perempuan mereka kerana perubahan dalam ciri-ciri fizikal kanak-kanak terbabit. Pada mulanya, mayat kanak-kanak itu dianggap warga asing kerana tidak mempunyai parut suntikan BCG. Akhirnya, hasil daripada ujian DNA mengesahkan mayat itu merupakan Nurin Jazlin. Jenazah kanak-kanak itu kemudian dituntut oleh keluarganya dari Hospital Kuala Lumpur HKL dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Ibu Kota, Setapak Kuala Lumpur pada 21 September selepas solat Jumaat. Nurin Jazlin merupakan anak kedua pasangan Jazimin, Abdul Jalil dan Norazian Bistaman daripada 3 adik-beradik ketika itu. Jika ditakdirkan pembunuhan kejam Nurin Jazlin 8 tidak dapat dirungkai sehingga lebih 2 dekad, ia tidak akan mengubah pendirian bapa kanak-kanak itu, Jazimin Abdul Jalil 46, untuk mencari keadilan buat kanak-kanak malang itu. Selepas 13 tahun berlalu, Jazimi merasakan kes itu kian dilupakan, namun dia mendapat harapan baharu apabila seorang pemimpin negara sedia untuk berkongsi maklumat terkini dan berhubung dengan pihak berkuasa. Bagaimanapun, sekali lagi bapa kepada 5 anak termasuk arwah itu dihimpit dengan perasaan kecewa kerana sehingga kini perkabaran mengenai perkara itu masih belum diumumkan. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Selangor Dato' Al-Junaidi Muhammad berkata, ketika kes itu berlaku, beliau baru sahaja mengambil alih tugas sebagai Ketua Polis Daerah Petaling Jaya pada tahun 2007. Bagi saya, kes itu cukup mencabar kerana ketika itu saya baru sahaja menjadi ketua di tempat baru dan apatah lagi kes berkenaan turut mendapat tumpuan orang ramai dan media. Siang dan malam saya sentiasa mengambil tahu perkembangan kes dan siasatan biarpun mayat arwah sudah ditemui, katanya ketika ditemui Sinar Harian. Menurut Arjunaidi, kes berkenaan sehingga kini tidak pernah ditutup selagi tiada sebarang tangkapan dibuat ke atas suspek utama. Kita masih berusaha kerana pelakunya belum dihadapkan ke muka pengadilan, katanya. Menurutnya lagi, sebarang kes jenayah terutamanya kes seumpama ini tidak akan ditutup sehinggalah ia selesai sepenuhnya. Jika ditakdirkan pembunuhan kejam Nurin Jazlin 8 tidak dapat dirungkai sehingga lebih 2 dekad, ia tidak akan mengubah pendirian bapa kanak-kanak itu, Jazimin Abdul Jalil 46, untuk mencari keadilan buat kanak-kanak malang itu.
Selepas 13 tahun berlalu, Jazimi merasakan kes itu kian dilupakan. Namun dia mendapat harapan baharu apabila seorang pemimpin negara sedia untuk berkongsi maklumat terkini dan berhubung dengan pihak berkuasa. Bagaimanapun, sekali lagi bapa kepada 5 anak termasuk arwah itu dihimpit dengan perasaan kecewa kerana sehingga kini perkabaran mengenai perkara itu masih belum diumumkan. Jazimi percaya kejadian yang menimpa anaknya tidak akan dilupakan serta kekal dalam ingatan seluruh penduduk Malaysia. Katanya, bukan keluarga sahaja merasa kehilangan, tetapi pemergian Nurin Jazlin dengan cara yang cukup tragis memberi kesan kepada semua pihak. Dia terharu dengan sokongan keluarga dan saudara kerana masih ramai yang bertanya mengenai perkembangan terkini siasatan arwah Nurin Jazlin. Jazimi yang bekerja sebagai pegawai peribadi berkata, dia memahami tugas pihak berkuasa yang sentiasa berusaha untuk mencari dalang di sebalik kejadian itu. Bukan bermaksud mahu menekan pihak berkuasa, sebaliknya, Jazimi berkata dia tidak mampu untuk membendung perasaan untuk mengetahui lanjutan kes berkenaan. Berbekalkan kemajuan teknologi yang lebih canggih ketika ini, saya harap apa sahaja bukti diperoleh ketika tahun 2007 lalu dapat diuji semula. Saya juga teruja dengan kemajuan mesin pengesanan cap jari, ujian DNA dan CCTV yang semakin canggih. Mungkin boleh diaplikasikan dalam kes ini, termasuk pada bukti yang ada pada beg yang digunakan untuk meletakkan mayat anak saya, katanya. Harapan Jazimi turut dipanjangkan kepada kerajaan baharu di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya jenayah keganasan terhadap arwah Nurin Jazlin dapat dirungkai, seterusnya mengheret pelaku ke muka pengadilan.